Assalamualaikum dan terima kasih kepada anda yang terus saja setia bersama-sama kami di Bernama TV untuk Ruang Bicara Malam ini bersama-sama saya Ziana Nasir. Selama sejam kita akan bersiaran dan fokus kita hari ini adalah berkaitan dengan bahasa. Dan kita tahu sebenarnya kedudukan bahasa Melayu itu sendiri telah pun diiktiraf sebagai bahasa rasmi di negara kita. Walau bagaimanapun, itu bukan satu jaminan yang bahasa Melayu telah digunakan dengan betul dan tepat dalam pelbagai situasi. Kerana masih banyak lagi sebenarnya penyalahgunaan dari segi penggunaan kata, struktur ayat dan sebagainya bila menyebut tentang bahasa Melayu. Jadi untuk itu kita nak bincangkan malam ini iklim bahasa mendung atau masih ada sinar. Satu persoalan di situ. Kita bersama-sama Dato' Abang Salihuddin Abang Syokran, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Assalamualaikum, Dato'. Waalaikumsalam. Ya, baik Dato'. Topik kita sebenarnya bukan lagi sesuatu yang baru sebenarnya. Perkara ini telah pun disebut dah agak lama berkaitan dengan bahasa, berkaitan dengan iklim itu sendiri. Walaupun kita tahu iklim keadaan semasa dari segi cuaca juga tidak menentu, apatah lagi dari segi penggunaan bahasa dan sebagainya. Dan kalau kita melihat pada keadaan kita sekarang yang berdepan dengan pandemik COVID-19 dan baru-baru ini juga masih ada lagi beberapa negeri yang mengalami bencana banjir itu sendiri, seolah-olah ini memberikan petunjuk bahawa kita sebenarnya perlu sentiasa bersiap siaga dengan apa jua keadaan yang bakal kita hadapi pada masa akan datang itu sendiri. Tapi bagaimana pula kalau kita lihat dari segi konteks iklim bahasa yang kita hubungkan dengan suasana sekarang ni, Datuk? Adakah terus diselubungi dengan mendung dan seolah-olah tidak akan menemukan sinar pada akhirnya, seperti alam juga bahasa kita boleh kaitkan dengan turut bergelut untuk kekal dilestarikan. Bagaimana pandangan awal Datuk tentang perkara ini, iklim bahasa? Ya. Terima kasih Puan Zaina. Kalau kita lihat balik dari sejarah perjuangan bahasa kita, ya, kita telah melalui satu perjalanan yang panjang lah dengan penuh perjuangan. Ya. Jadi kalau kita Puan Zaina nyatakan tadi ibarat iklim yang sentiasa berubah, ya, itu keadaan yang dialami oleh bahasa kita sebelum kita merdeka. Okay. Dan kalau kita lihat sebelum menjadi bahasa kebangsaan yang diterima seperti sekarang ini, dan juga sebelum kita laksanakan sepenuhnya bahasa kebangsaan, pelbagai perjuangan, ya. Sebenarnya bahasa ni dia tidak boleh terpisah daripada perjuangan, ya. Kalau kita dengar dulu perjuangan untuk memertabatkan bahasa ni melalui liku-liku yang pelbagai. Yeah. Ada waktu gembira, ada pasang, ada surutnya. Seperti juga dalam bidang-bidang lain. Kita pernah mendengar gerakan-gerakan, misalnya Keranda 152 perjuangan. Dan kalau kita mendengar lagu dalam bahasa dan pustaka sendiri, api dari suatu perjuangan, dan lahir daripada kesaktian lidah rakyat, katanya. Maknanya itu semua menunjukkan kepada kita bahawa usaha untuk kita memertabatkan bahasa kebangsaan ini adalah satu perjuangan yang berterusan. Alhamdulillah, kalau kita bandingkan dengan keadaan seperti yang Puan Zaina nyatakan tadi itu, ya, sebenarnya kita sudah ada satu landasan yang sangat kukuh. Jika berlaku banjir, jika berlaku tsunami, kita sudah bersedia. Sebab sistem peparitan, kalau kita bandingkan dengan alam sekitar, peparitan kita, segala infrastruktur kita telah dibina dengan kukuh oleh pejuang-pejuang bahasa dulu. Melanda apa juga, kita bersedia menghadapinya. Sebab itu, kalau kita lihat, ya, kita ada sejarah bahasa, sejarah kejayaan kita yang tidak siapa pun boleh menafikannya. Yeah. Kita boleh berbangga dengan itu. Dewan Bahasa dan juga pejuang-pejuang bahasa boleh berbangga. Berlaku apa juga musibah, berlaku apa juga masalah, insya-Allah dengan dukungan rakyat dan dengan sistem yang kita bina yang telah cukup mantap, kita bersedia untuk menghadapi itu saja. Cuma dalam keadaan-keadaan tertentu kita perlu menyesuaikan diri lah. Memang setiap masa apa juga dia akan berubah. Dan Dewan Bahasa dan Pustaka pun kita bersedia untuk perubahan
perubahan itu. Dan sehingga sekarang kita masih mampu bertahan dan kita masih lagi berasa bangga dan kita masih ada lagi sifat bangga pada bahasa kebangsaan kita. Jadi ini yang kalau kita lihat, walaupun kata Puan Zainal tadi, pelbagai masalah, pelbagai isu, pelbagai cabaran yang dihadapi, kita kekal. Sebab kita sudah melakar satu sejarah yang cukup gemilang. Yang saya nak nyatakan contohnya melalui sistem pendidikan kita berasaskan bahasa Melayu, bahasa pengantar bahasa Melayu, kita telah membuktikan negara kita sejak merdeka hingga sekarang. Kita telah melahirkan bangsa Malaysia yang pandai, yang boleh membangunkan negaranya. Teknokrat, birokrat dan semua yang ada pada hari ini, kebanyakannya terlatih dalam sistem pendidikan yang menggunakan bahasa kebangsaan. Ini bukti yang sangat nyata, walau apapun yang berlaku. Okey, dari sini kita dapat lihat dari segi pejuang bahasa itu sendiri yang tidak pernah gentar, ibaratnya walau apa juga yang mendatang, ribut taufan sekalipun, mereka tetap perjuangkan apa yang perlu. Setakat ini yang kita banggakan ialah kita mendapat dukungan daripada rakyat. Dan kalau kita lihat juga dari segi sejarah, penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri, perjuangannya sebelum merdeka lagi. Apabila kita berhasrat untuk merdeka, maka antara perkara selain daripada perkara lain yang dibincangkan, yang diputuskan adalah berkenaan dengan bahasa kita, bahasa kebangsaan. Kita pilih bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ini kalau kita lihat termaktub dalam perlembagaan kita, dan juga kalau kita lihat penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1956, setahun sebelum negara mencapai kemerdekaan, Dewan Bahasa telah wujud. Ini menunjukkan kepada kita bahawa pejuang-pejuang kita dan juga bijak pandai kita pada waktu itu yang memperjuangkan kemerdekaan sudah melihat bahawa pentingnya peranan yang akan dimainkan oleh bahasa, dan dalam konteks ini bahasa kebangsaan kita dalam pembangunan negara bangsa. Bermakna di sini mereka telah melihat lebih jauh lagi pada masa dahulu. Maknanya mereka sedia berhadapan dengan apa jua, dan pastinya sekarang ini juga ramai dalam kalangan pejuang bahasa yang sedang menonton kita, sama ada secara langsung ataupun menerusi FB Bernama TV sendiri. Kalau anda juga ingin bertanyakan sebarang soalan berkaitan dengan iklim bahasa mendung atau masih ada sinar, anda boleh telefon kami sebenarnya 03 26979768 atau 9767 seperti yang dipaparkan di kaca TV anda sekarang ini. Dan dalam masa yang sama juga, satu lagi perkara, walaupun telah pun bersiap siaga, ibaratnya macam segala aset dah ada, dah disediakan sebaik mungkin untuk kita harungi apa jua yang berlaku dalam konteks bahasa ini. Bagaimana Datuk melihat dari segi pihak media itu sendiri yang mampu untuk mempengaruhi iklim bahasa kebangsaan? Ya, kalau kita lihat memang media selaku satu wadah yang memang boleh mempengaruhi masyarakat, sangat penting dalam konteks kita hari ini. Kita sangat gembira misalnya Bernama sendiri sentiasa mendukung, sentiasa memberi ruang pada kita untuk menyatakan pandangan, untuk melaksanakan kempen, dan juga Bernama kebanyakan siarannya dalam bahasa Melayu. Ini sebenarnya banyak membantu kita dalam usaha kita untuk memperkembang bahasa kebangsaan kita. Jadi media-media ini memang sejak dari dulu memainkan peranan yang penting. Dan kalau kita lihat dalam media moden, saya beri contoh misalnya dalam internet, dalam keadaan sekarang, bahasa Melayu kedudukannya di tangga kelima bahasa yang paling digunakan secara meluas di internet. Jadi ini membuktikan, ini menunjukkan kepada kita bahawa penerimaan terhadap bahasa Melayu itu dan juga peranannya dalam menyebarkan pelbagai perkara, antara bahasa untuk komunikasi yang paling banyak, yang paling besar digunakan di dunia ini. Ini satu perkara yang sangat membanggakan kita. Sebab apa? Sebab dalam dunia moden sekarang ni, dalam keadaan semasa, inilah yang diperlukan oleh
kita dalam usaha untuk membantu kita menyebarluaskan penggunaan bahasa itu. Maknanya bahasa kita digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang. Ini sangat penting dan membantu, dan kita sangat berharap juga media-media kita bernama TV bernama misalnya, juga radio dan juga apa juga media akan terus membantu, sebab inilah yang akan mempengaruhi penggunaan bahasa kebangsaan. Ya, bukan sahaja melalui rancangan seperti kita ini, tapi rancangan-rancangan misalnya filem dalam bahasa Melayu, bicara wara ya dalam bahasa Melayu, ini semuanya meningkatkan kecintaan, boleh memahamkan lagi rakyat untuk sama-sama kita mendukung, memastikan bahasa kita terus berkembang dan paling penting digunakan. Satu bahasa itu mesti digunakan. Kalau satu bahasa itu sudah tidak digunakan, itu alamat satu bahasa itu akan pupus. Ini sangat penting. Sebab itu kita sentiasa memastikan bahasa itu sentiasa diguna, bukan saja dalam bidang khusus. Misalnya orang sentiasa menganggap bahasa Melayu ni cuma untuk dunia hiburan, untuk baca puisi, untuk bercerita, untuk berdondang sayang. Tidak. Bahasa Melayu perlu dan patut kita gunakan dalam bentuk yang lebih meluas dalam bidang sains dan teknologi. Ya, ini semua sedang kita usahakan dan sedang berlaku sekarang ni, sesuai dengan kedudukan bahasa Melayu itu sendiri sebagai bahasa ilmu. Ini antara perkara yang sangat penting, dan dalam bahasa sendiri, Puan Zainal, kita seperti yang saya nyatakan tadi, kita sudah menyediakan satu sistem yang cukup mantap dah. Sistem ejaan kita sudah mantap. Ya. Istilah dalam bahasa Melayu dan pelbagai bidang ilmu kita telah sediakan. Buku khazanah ilmu dalam bahasa Melayu telah kita sediakan. Dan juga sistem pendidikan negara kita telah melahirkan ramai cendekiawan bijak pandai di universiti misalnya. Dan ini yang kita harapkan, supaya mereka ini akan terus menggerakkan usaha-usaha kita, memandaikan bangsa kita, menggunakan bahasa kita. Dan kita yakin bahawa usaha untuk memandaikan bangsa kita akan lebih mudah apabila menggunakan bahasa mereka sendiri. Tidak ada orang yang lebih selesa menggunakan bahasa yang dikurang fahami untuk mendalami ilmu dia. Ini satu hakikat yang perlu kita terima. Dan peranan Dewan Bahasa inilah kita mesti menyediakan bahan-bahan ilmu. Benar. Kita mesti menyediakan bahan-bahan rujukan yang boleh membantu masyarakat kita, yang akan melahirkan masyarakat kita yang pandai, melahirkan masyarakat kita yang berilmu. Ini antara tujuan dan juga matlamat penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka ini. Tetapi sudah tentulah dengan dukungan semua. Kita tidak boleh bergerak bersendirian. Betul. Okey. Dan masa yang sama ya Datuk, kita lihat sebenarnya kita nak bahasa Melayu itu sendiri pupus di kelan zaman dan sebagainya, walaupun berganti generasi Dan satu perkara lagi, kita memang cukup gembira bila ramai menuturkan bahasa Melayu. Cuma di sini berlaku juga dari segi penggunaan bahasa yang tidak betul, kerana mereka sudah pun terbiasa. Jadi di situ bagaimana caranya untuk kita memastikan generasi muda khususnya yang sentiasa menggunakan platform online dan sebagainya, secara dalam talian, mereka berinteraksi menggunakan bahasa mungkinlah kata-kata yang singkat saja. Sebagai contohnya OTW untuk on the way. Kadang-kadang kita pun tak faham, tapi sebab kita pun dah terbiasa kan dengan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka luahkan, cara mereka menyuarakan, kita pun faham, dapat terima. Tapi kadang-kadang tu itu sesuatu yang mungkin tidak elok kalau kita biarkan begitu saja, Datuk. Pandangan Datuk? Dia ada dua perkara sini, sekurang-kurangnya dua perkara, Puan Zainal. Satu, keadaan ataupun situasi penggunaan bahasa itu untuk apa. Saya beri contohlah. Kalau untuk bersantai, misalnya kita berbual dengan anak-anak kita, dengan kawan-kawan kita, jadi sudah tentulah kita tidak mengharapkan mereka akan bercakap bahasa yang persis, bahasa yang lengkap tata bahasanya. Kalau dia boleh lakukan itu sangat baiklah, tetapi dari segi realitinya, dari segi sebenarnya tidak mungkin akan berlaku begitu. Serupa macam kita pergi ke pasar, tidak mungkin kita akan menggunakan bahasa yang formal untuk bila kita membeli ikan.
Jadi dalam konteks ini, dalam perlembagaan kita pun dinyatakan bahasa Melayu itu adalah bahasa kebangsaan, bahasa rasmi. Ini yang hendak kita tekankan. Keutamaan harus kita berikan terhadap penggunaan bahasa Melayu dalam urusan rasmi. Mesti, misalnya di parlimen, di radio, ketika kita sedang bercakap, dalam surat menyurat umpamanya. Ini tuntutan undang-undang, tuntutan perlembagaan kita. Seorang yang berhormat misalnya, apabila bercakap di dalam negara kita, memberi ucapan kepada khalayak, mesti menggunakan bahasa kebangsaan. Ini yang hendak kita tegas. Tetapi apabila yang berhormat itu pergi melawat orang tua di kampung, katakanlah dia pergi ke Sarawak, kalau dia boleh bercakap bahasa Sarawak, cakaplah bahasa Sarawak. Ini situasi, ini keadaan yang kita nyatakan situasi yang tidak rasmi, dibenarkan. Yang membimbangkan kita ialah apabila dalam urusan-urusan yang telah kita nyatakan tadi itu sepatutnya menggunakan bahasa kebangsaan, tidak menggunakan bahasa kebangsaan, itu sangat mendukacitakan kita. Sebab pertamanya kita sudah tidak menghormati perlembagaan kita. Kalau kita memberi contoh yang tidak baik kepada anak-anak muda misalnya, kita langgar ketetapan-ketetapan dalam perlembagaan. Jadi apakah mesej yang hendak kita sampaikan? Jadi kita lain kali kita tak boleh marah kepada anak muda kalau mereka melanggar semua persetujuan-persetujuan awal, melanggar semua peraturan. Jadi kita mesti menunjukkan kepada mereka bahawa kita mesti menerima, kita mesti mematuhi asas-asas kenegaraan yang telah kita persetujui bersama, apatah lagi telah termaktub sebagai undang-undang. Ini sangat penting, Puan Zana. Ya, perlu tunjukkan contoh yang baik supaya tidak diteruskan oleh generasi, kerana mereka hanya memerhati. Okey, itu kita faham. Dalam masa yang sama juga, satu daripada bencana bahasa, iaitu kerancuan bahasa, campur aduk atau kacau bahasa itu sendiri yang terjadi dalam masyarakat kita hari ini. Ada tak sebarang kajian yang dijalankan untuk mengetahui apakah puncanya hal sebegini terjadi, Datuk? Kalau kita nak lihat secara umum lah, perkara ini berlaku sebab dia kemungkinannya satu, dia tak menguasai bahasa Melayu dengan baik, dan satu lagi dia tak menguasai bahasa asing, misalnya bahasa Inggeris dengan baik. Jadi dia untuk menyampaikan fikirannya, dia terpaksa menggunakan pelbagai bahasa, menyebabkan berlaku kerancuan bahasa itu. Ataupun yang kedua, dia nak menunjukkan bahawa dia pandai kedua-dua bahasa. Dia pandai bahasa Inggeris, dia pandai bahasa Melayu, dia pandai bahasa ni. Tetapi jika itu niatnya, maka kita sangat risau. Ini juga akan mendatangkan masalah. Apabila kita biasa menggunakan bahasa yang tidak baik menjadi amalan kita, dia akan terbawa-bawa lah. Misalnya anak-anak kita tadi tu, apabila mereka menghantar pesanan melalui pesanan ringkas, menggunakan bahasa-bahasa yang campuran, menggunakan perkataan-perkataan yang berpendek, mereka boleh terbawa-bawa dalam apabila mereka menulis karangan di sekolah. Ini saja kekhawatiran kita lah. Tetapi disebabkan oleh realiti ni, seperti saya nyatakan, kita tidak mungkin mengharapkan anak-anak kita apabila menghantar mesej kepada kita dengan ayat yang panjang. Sebab kita tahu had dan juga masa mereka menulis mesej itu. Ini yang perlu kita lihat juga. Ini cabaran sebenarnya untuk membezakan supaya anak-anak ini faham, untuk berinteraksi dengan mak ayah. Mungkin caranya berbeza. Di sekolah bila membuat karangan, esei, caranya berbeza, penggunaan ayatnya berbeza, strukturnya berbeza. Situasi penggunaan bahasa itu kita mesti jelas. Misalnya kalau anak kita nak duit, tidaklah dia akan menulis, bonda, anak anda memerlukan duit. Seorang kata, mak, dia buat tanda duit tu. Mesej dia sampai, so kita hantarlah masukkan wang ke mesin ATM ataupun kita buat pindahan, transaksi pindahan. Ini yang berlaku. Itu boleh kita terima.
Yang tak boleh kita terima seperti yang saya nyatakan tadi, apabila dalam konteks rasmi, termasuklah apabila mereka menulis karangan di sekolah. Ya, okey. Baik. Kalau kita melihat kepada apa yang Datuk nyatakan tadi berkaitan dengan kita lihat apa yang dipaparkan, apa yang ditonjolkan contohnya oleh pemimpin kita dan sebagainya. Pada pandangan Datuk lah secara peribadi, bagaimana Datuk melihat pemimpin sendiri ya sebagai contoh dalam nak mendaulatkan bahasa kebangsaan ini? Adakah pemimpin hari ini menunjukkan contoh atau sebenarnya sebaliknya? Datuk, secara jujur ya. Ini soalan yang sangat sensitif. Tetapi sebagai orang bahasa, saya perlu bercakap jujur. Kalau kita melihat penggunaan bahasa di Parlimen, kita memang sangat tak berpuas hati. Bukan sahaja dari segi tata bahasanya, kita lihat ada yang bagus. Tetapi kalau kita lihat sekarang, bahasa-bahasa yang digunakan, bahasa kesat, bahasa yang tidak sopan, yang agak keras, dan ini memberi gambaran yang sangat tidak baik lah. Tetapi saya yakin ahli-ahli Parlimen kita dan juga ahli-ahli politik kita, mereka sedang cuba menyesuaikan keadaan inilah. Saya fikir rakyat tidak gembira melihat ini, ya, dan kita juga mendapat banyak sekali komen daripada masyarakat. Apakah yang Dewan Bahasa boleh buat agar kesantunan dan juga kesopanan berbahasa ni, terutama sekali yang boleh menjadi ikutan kepada anak-anak muda, kepada murid-murid sekolah ni, dapat kita jaga. Tetapi saya juga ingin terima kasih kepada ahli-ahli politik yang ada antara mereka memang kalau kita lihat ada yang menjaga tata susila dalam berbahasa ini. Kita tak nafikan ada. Tetapi kita sangat berharap, kami sangat berharap agar keadaan ini akan menjadi lebih baik. Mungkin keadaan ini berlaku disebabkan oleh keadaan semasa. Dulu tidak berlaku begitu, ya. Kita perlu melihatlah, kita perlu mengkajilah. Tetapi kita merayu kepada ahli-ahli politik kita, berilah contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat dan juga anak-anak muda kita, sebab mereka lah yang menjadi idola, yang menjadi ikutan, yang menjadi penanda aras kalau kita boleh katakan, ataupun menjadi contoh. Betul. Dalam pelbagai perkara, itu dalam perjuangan cerminan ya terhadap masyarakat kita lah. Sebab mereka yang membuat dasar-dasar memutuskan perkara penting untuk negara kita. Jadi inilah kita rayulah kepada mereka ya untuk memperbaiki keadaan itu, Puan Zainah. Ya, baiklah. Bagi anda yang mungkin ada soalan ataupun ingin berinteraksi bersama-sama dengan Datuk, bercakap mengenai iklim bahasa mendung atau masihkah ada sinar? Sekarang ini kita ada pemanggil, Datuk. Datuk Ira Osman Muhammad dari Melaka kabarnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Ya, teruskan, Datuk. Ya? Ya, teruskan. Waalaikumsalam. Ya, apa soalannya? Saya Datuk Wira Osman Muhammad dari Melaka, mantan speaker Kerajaan Melaka. Ya, teruskan. Datuk Abang tu kenal saya lah tu. Ya, Datuk Wira. Ya. Pertama saya ucap tahniah kepada Datuk Abang kerana telah dilanjutkan lagi. Walaupun dah 60 dia tak disambung lagi jawatannya. Masih muda. Masih muda. Ya. Pasal Datuk Abang ni orang lama. Saya memimpin Satuan Penulis Melaka selama 39 tahun. Okey. Dan memang saya kenal baik dengan Datuk Abang. Dan beliau seorang tokoh lama yang banyak memperjuangkan tentang bahasa. Sebab itulah beliau disambung semula jawatan ni. Jadi saya ucap tahniah kepada Dewan Bahasa dan Pustaka kerana memang banyak bantu kami satuan-satuan penulis dalam aktiviti dan dalam bahasa, dan mengadakan bengkel-bengkel penulisan. Jadi ini semua merupakan
apa yang dilakukan oleh Dewan Bahasa selama ini yang membantu persatuan-persatuan penulis. Jadi tahniah Datuk Abang dan seluruh jentera warga Dewan Bahasa dan Pustaka. Ya. Okey, terima kasih. Ya, baik, sama-sama. Okey, kejap lagi kita nak minta lah respon balas daripada Datuk sendiri, tapi kita perlu berehat. Kita kembali selepas ini untuk Ruang Bicara. Ya, kembali bersama-sama kami untuk Ruang Bicara. Iklim bahasa mendung atau masih ada sinar? Nampak gaya macam ada sinar sebenarnya untuk yang kita boleh lihat sendiri dari segi apa yang dinyatakan oleh Datuk Abang Salihuddin Abang Syokran. Sebentar tadi juga kita terima pemanggil Datuk Wira Osman Muhammad dari Melaka. Jadi apa komen balas Datuk sendiri dengan apa yang dinyatakan dari segi usaha-usaha berterima kasih kepada DBP itu sendiri kerana banyak mengadakan bengkel-bengkel penulisan khususnya untuk persatuan-persatuan penulis. Ya. Okey, Datuk Wira Osman ni memang seorang tokoh pejuang yang memang sejak dahulu membantu kita dalam usaha untuk mengembangkan persuratan kita. Datuk Wira Osman ni sejak sewaktu jadi speaker dulu di Melaka pun beliau aktif. Sekarang bertambah aktif. Memang Dewan Bahasa dan Pustaka ni seperti yang saya nyatakan tadi adalah satu institusi rakyat yang ditubuhkan oleh rakyat. Kalau kita lihat sejarah penubuhannya terhasil daripada Kongres Bahasa tahun 52 sebelum kita merdeka, tuntutan terhadap pemartabadan bahasa Melayu. Penggunaannya sehinggalah pada tahun 56 desakan supaya ditubuhkan satu badan. Pada waktu itu asalnya untuk satu badan menyediakan buku untuk sekolah Melayu. Jadi pada tahun 56 itu tertubuhlah Dewan Bahasa dan Pustaka. Ini seperti yang saya sebut tadi, atas perjuangan rakyat, kesaktian lidah rakyat. Ini tertubuhnya Dewan, satu badan yang diperjuangkan oleh rakyat. Jadi untuk itu Dewan Bahasa dan Pustaka, kita memang satu institusi yang memerlukan dukungan rakyat. Tanpa rakyat, siapalah Dewan Bahasa dan Pustaka? Tanpa dukungan daripada persatuan-persatuan penulis, kita tidak akan dapat bergerak dengan baik. Rakan-rakan kita dari segi persatuan dan juga badan-badan bukan kerajaan ini yang mendukung perjuangan kita, inilah yang memberi kekuatan kepada kita. Sebab kita tidak mungkin dengan tenaga yang ada di Dewan Bahasa kita boleh menyelinap masuk, boleh membawa mesej ini kepada rakyat. Kita ada 30 lebih juta penduduk. Pegawai-pegawai di Dewan Bahasa sekitar 1,000 orang untuk seluruh negara. Kita tidak akan mampu untuk melaksanakan tugas ini. Di sinilah kita memerlukan Datuk Wira tadi. Datuk Wira yang menggerakkan kegiatan-kegiatan di tempat beliau di Melaka, juga mengaturkan pertemuan-pertemuan penulis. Inilah yang selama ini menjadikan Dewan Bahasa ini sentiasa segar, sentiasa mendapat sokongan, mendapat dukungan daripada rakyat. Dari satu segi lagi, Dewan Bahasa, saya selalu bercakap dengan rakan-rakan di Dewan Bahasa dan Pustaka tentang perlunya kita meremajakan Dewan Bahasa dan Pustaka. Walaupun saya tidak remaja lagi, sudah lepas remajanya. Remaja purba lah. Remaja purba. Boleh. Tetapi kita nak Dewan Bahasa dan Pustaka ni sentiasa meremajakan dirinya. Maksudnya, itu jelas tu, memang nampak sangat berbeza. Ya. Ini yang saya selalu tegaskan. Kita mesti meremajakan Dewan, menyesuaikan gerakan-gerakan kita dengan masa-masa ataupun gerakan-gerakan orang muda ni. Sebab itu kita
sentiasa merapatkan diri kepada orang muda. Kita sesuaikan usaha kita dengan kehendak orang muda, dan juga kita tidak lupa kepada perjuangan asal kita. Saya beri contoh. Saya beri contoh. Kita lihat anak-anak muda suka bermain gitar, basking. Saya beritahu, jemputlah anak-anak muda datang ke Dewan, memeriahkan Dewan, mengadakan pertandingan yang mereka suka. Bawalah lagu apa saja, asalkan dalam bahasa Melayu. Satunya, mereka akan terus menyemarakkan lagu-lagu bahasa Melayu, dan yang kedua yang paling penting, kita akan ada kawan. Kawan inilah yang akan membantu kita. Tak apalah mereka nak bawa lagu apa-apa, tapi saya perlahan kita nyatakan, bawalah lagu yang indah, bawalah lagu yang menyampaikan mesej yang baik kepada masyarakat. Ini perjuangan ini bukan mudah. Sebab itu jika kita dalam bahasa hendak terus relevan, perkara-perkara ini yang patut kita berikan perhatian. Kita tidak boleh seperti yang orang selalu sebut dahululah, satu kata-kata klise. Kita tahu segalanya. Tidak. Sebenarnya kita tak tahu segalanya. Dan untuk dalam bahasa sendiri pun, saya selalu kata kita masih perlu banyak belajar. Kita mesti banyak mendengar daripada masyarakat apa yang mereka nyatakan. Sebab itulah, kalau Puan Zainal lihat, akhir-akhir ini kita ikut juga anak-anak muda ni. Kita bermain di media sosial. Kita buat peribahasa, pantun-pantun yang sesuai dengan jiwa mereka. Sangat mencuit hati dah untuk sebenarnya. Saya boleh katakan hampir setiap hari saya akan tengok juga media sosial dengan bahasa pustaka. Terima kasih, Puan Zainal. Untuk peminat-peminat bola sepak, kita ada segmen tertentu, waktu-waktu tertentu. Inilah yang kita katakan macam mana kita menempatkan Dewan Bahasa supaya kita diterima. Saya tak kata kita diterima, tak. Ada juga yang tidak bersetuju dengan Dewan. Itu biasa. Saya selalu maklumkan kepada rakan-rakan di Dewan, kalau orang semua bersetuju dengan kita dan semua orang suka dengan kita, itu kita ada masalah. Maksudnya dia kena seimbang. Ada orang yang mengkritik kita, ada orang yang memuji kita. Keadaan ini sangat penting untuk Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebab itu kita sangat terbuka. Kita bersedia mendengar pandangan, dan kadang-kadang kita memang mengadakan sesi-sesi khas dengan anak-anak muda ni. Kita nak mendengar pandangan mereka. Okey, bila dah mengadakan sesi khas begitu, apa yang diluahkan oleh anak muda? Selalunya itulah. Sebab kita ni, badan kerajaan ni banyaknya orang tua di situ, termasuklah saya sendiri. Kadang-kadang kita menganggap yang anak muda buat ni tak betul. Saya beri satu contoh yang kadang-kadang saya pun ni. Pada satu ketika anak muda ni datang dengan idea. Dia nak buat lagu kempen bahasa dengan cara rap. Muzik rap tu. Saya kata, apa yang anak muda ni nak buat dengan lagu ni? Bila mereka persembahkan, saya dengar teruk benar bunyi lagu ni. Tetapi yang mengejutkan kita ialah bila kita siarkan, ramai pula yang suka. Maksudnya di situ ialah kita mesti sedar bahawa ada perbezaan masa kita. Saya yang tua ni dengan Puan Zainal mestilah ada perbezaan. Betul. Minat kita, pandangan kita berbeza. Generasi pun berbeza. Generasi berbeza. Jadi sebab itu kita mesti ada kelenturan di situ. Kita mesti bersedia mendengar anak-anak muda, dan kita tidak juga melupai yang generasi-generasi lama seperti saya sendiri ni. Jadi ini kita kena sepadanlah. Tetapi apa yang penting ialah apa yang Dewan Bahasa lakukan mesti bermanfaat. Sebab orang nak sesuatu ni sebab ada manfaat kepada dia. Contoh, bahasa. Kenapa orang nak belajar bahasa Melayu? Mesti ada sebab. Tidak mungkin seorang tu belajar bahasa Melayu tanpa sebab. Mesti ada sebab. Jadi sebab ataupun khazanah itu, apa yang mereka dapat daripada mempelajari bahasa Melayu itu, itu yang mesti kita lihat, mesti kita kaji.
orang selalu menyatakan bahasa Melayu ni tidak ada nilai ekonomi. Sebab itu dalam pelan strategik kita yang baru, yang dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan baru-baru ini, kita menegaskan 3 perkara yang akan menjadi fokus Dewan Bahasa dan Pustaka. Satu, bahasa Melayu sebagai bahasa ekonomi. Yang kedua, bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Yang ketiga, yang akan terus kita pertahankan, bahasa Melayu sebagai bahasa negara, bahasa rasmi yang saya maksudkan. Tapi cabaran yang paling besar ialah bagaimana kita nak membuktikan bahasa Melayu ini bahasa ekonomi. Nah, ini yang kita perlu dukungan daripada rakan-rakan kita di pihak industri, membuktikan bahawa bahasa Melayu ni ada nilai ekonominya. Contoh, ada kawan kita daripada keturunan Cina membuat perusahaan filem Melayu. Dia dapat jadi jutawan dengan produk dalam bahasa Melayu. Kita lihat juga Upin dan Ipin misalnya, produk bahasa Melayu dapat melahirkan, dapat memberi pulangan yang sangat baik sehingga Upin dan Ipin dapat kita tebarkan, dapat diterima oleh masyarakat pada peringkat antarabangsa. Datuk Seri, saya selalu beri contoh ni, harap Datuk Seri Siti Nurhaliza tak marah. Datuk Seri Siti Nurhaliza menyanyikan lagu-lagu Melayu, diterima oleh masyarakat, dianggap sebagai contoh antara orang usahawan yang paling berjaya. Jadi inilah yang saya nyatakan. Tetapi yang perlu kita buat sekarang ialah lihat bagaimana kita mengeksploitasi ini. Satu perkara yang kita jangan lupa ialah penutur bahasa Melayu ini, kalau ikut bilangannya di dunia ini, dia merupakan bilangan penduduk dunia yang kelima yang bercakap paling banyak lah dalam bahasa Melayu. Dia kedudukannya 5 apabila kita campur semualah Indonesia, Malaysia, Brunei dan Singapura dan sebagainya tu. Maknanya kedudukan kita yang paling ramai yang kelima di dunia berbahasa Melayu. 300 lebih juta orang. Kalau kita lihat itu, kalau kita fikirkan 300 lebih juta ini merupakan ruang dan peluang kita untuk kata kalau kita buat bisnes, buat perniagaan, inilah sasaran kita. Di Malaysia ni kalau kita lihat produk-produk dalam bahasa Melayu laku. Ya. Kawan-kawan kita dari pengusaha Cina membuat teh misalnya, dia namakannya cap masjid walaupun dia Cina. Teh itu laku sebab apa? Sebab pasarannya sangat luas. Jarang kita mendengar produk-produk ni dibuat dalam bahasa yang tidak Melayu sangatlah, kecuali sekarang ni untuk bangunan, untuk apa semua orang lebih suka yang barat-barat ni. Ini nanti kita boleh bincangkan hal itu. Tapi apa yang saya nak nyatakan di sini ialah ruang itu ada. Tapi bagaimana kita manfaatkan ruang itu yang kita kena bincang dengan orang industri. Okey. Kalau kita boleh ikut satu lagi yang selalu sangat saya beri contoh pada Zana, Korea. Apa yang Korea lakukan? Mereka memasarkan telemovie. Adik kita, kakak kita, mak kita, isteri kita petang-petang mesti menonton drama Korea. Kita pun kenal dengan penyanyi-penyanyi Korea dulu, K-pop yang siapa namanya, yang Psy tu, menari kuda, terkenal. Apa yang Korea lakukan, dia bawa sekali makanan dia. Sekarang ni semua dah, anak muda dah tahu suka makan kimchi. Bukan saja suka makan kimchi, tapi membuat kimchi pun dah pandai. Jadi inilah yang usaha-usaha yang perlu kita buat. Bagaimana kita membawa barang-barang kita dan bawa sekali seni budaya kita, termasuklah bahasa kita. Ini perlu satu perancangan, ini perlu satu strategi yang kita minta bantuan daripada orang industri. Macam mana itu boleh kita lakukan. Kita boleh jayakan sebenarnya perkara ni. Sebab negara lain pun boleh buat macam boleh tu. Buat. Kenapa kita tidak boleh? Betul. Kita ada pelbagai kelebihan. Ya, kita
Kalau cuma saya lihat kita tidak berapa pandai memasarkan kelebihan-kelebihan kita lah. Kalau kita lihat orang Siam, orang Thailand, masakan mereka sangat terkenal ya, di peringkat antarabangsa. Ada tom yum, di mana-mana pun kita tahu tom yum kan. Kita kena cari itu juga. Dulu kita cuba memperkenalkan sate, tapi entah mengapa terhenti sekejap. Mungkin kita kena cari pula yang lain. Saya rasa banyak benda yang boleh kita ikut langkah negara lain. Kita bawa budaya, bawa seni kita, bawa bahasanya sekali. Sekarang ni orang Malaysia yang pandai bercakap Korea pun dah ramai. Betul. Ini perkara yang perlu juga kita belajar daripada negara-negara lain. Ya. Kita ambil contoh Korea ni sebab Korea ni penuturnya bukannya ramai. Tak bolehlah kita bandingkan dengan bahasa Inggeris kan. Bahasa Inggeris tu memang sudah digunakan secara meluas. Jadi perkara-perkara inilah, dia bukan saja melibatkan aspek bahasa, tapi banyak perkara lain yang mesti kita lihat yang juga akhirnya membantu kita. Okey, banyak perkara sebenarnya boleh kita lakukan, tapi ruang peluang tu memang ada. Cuma dari segi kreativiti kita sendiri untuk membawa bahasa Melayu itu ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Baik, saya sebenarnya Datuk tertarik dengan peribahasa alah bisa tegal biasa. Jadi bagaimana keadaan masyarakat yang menggunakan bahasa rojak, selanga dan pemajmukan bahasa yang berleluasa, contohnya di papan iklan, bahan promosi, aktiviti dan sebagainya. Adakah boleh dibetulkan menurut pandangan Datuk? Kita cuba betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Dia bergantung kepada sikap sebenarnya. Sebenarnya boleh kita betulkan, tetapi yang mesti kita betulkan sikap dahulu. Contoh saya beri, sebab ini mungkin dah ada kajian ataupun belum ada kajian, ini saya tak berapa pastilah kenapa ini berlaku. Ada orang kata disebabkan oleh kita ada rasa rendah diri, kita sentiasa melihat orang lain lebih baik daripada kita. Kita ini sentiasa biasa mengagungkan orang lain. Mengagungkan orang lain. Satu mungkin sebab sejarah kita pernah dijajah, mungkin ada orang yang tak setujulah. Sebab itu kita sentiasa melihat bahasa ataupun budaya orang lain tu lebih baik. Sebab itu kalau kita lihat bangunan-bangunan tinggi kita, banyak nama bahasa Inggeris. Kita nak tegur jugalah dan kita harap jangan marah. Misalnya di tempat saya tinggal di Bangi, sekarang ni sudah ada Bangi Gateway, sudah ada Bangi South. Seolah-olah kita berada bukan di Malaysia. Okey, betul. Adakah mungkin kerana hanya memikirkan nilai komersial, bunyi cukup komersial di situ? Saya tak pasti sebab ada juga tempat yang namanya tempatan, misalnya Damansara pun komersial. Sebenarnya banyak perkataan, banyak perkara dalam bahasa kita yang orang tak nilai lagi, yang boleh juga komersial, ya, boleh kita ketengahkan. Contohnya ada satu syarikat yang popular, Setia. Setia, saya lupa apa nama Setia ni. Dia sangat terkenal di peringkat antarabangsa dalam projek-projek pembinaan, ya. Cuma itulah tadi, kita ni kadang-kadang kita ada sifat rasa rendah diri. Jadi semua nak, kalau kita buat bina kondominium, kita nak juga nama orang lain, sama ada nama Inggeris ke, nama Perancis ke, nama Itali ke. Kadang-kadang kita pun tak faham apa maksud nama bangunan ni. Katanya kalau nama asing ni lebih mudah dijual, ya. Ini. Tetapi saya nak rakamkan terima kasih banyak kepada pihak berkuasa tempatan. Saya beri contoh Puan Zana, ya. Kita Dewan Bahasa dan Pustaka mendapat dukungan yang sangat baik daripada pihak berkuasa tempatan. Contoh, saya bagi contoh yang paling hampir dengan kita, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah pun menetapkan setiap
iklan. Tadi Puan Liana sebut tadi iklan. Betul. Yang tak dipaparkan di tempat awam. Sebab apabila dipaparkan di tempat awam, dalam konteks kita, itu adalah rasmi. Sebelum Dewan Bandaraya meluluskan lesen untuk iklan itu, pihak pengiklan mesti mengemukakannya kepada Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri. Kita sokong pihak Dewan Bandaraya akan luluskan. Sebab kuasa meluluskan ni di tangan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Dan kita lihat ini banyak membantu kita. Jadi banyaklah papan iklan yang menggunakan bahasa kebangsaan, yang pada suatu ketika dulu banyak orang risau apabila melihat papan iklan, dia rasa macam dia berada di negara barat. Dan juga kadang-kadang dia kata dia macam berada di Hong Kong. Keadaan ini sudah bertambah baik. Jika ada pun iklan yang tidak mematuhi bahasa kebangsaan di Kuala Lumpur dan juga di banyak PBT yang lain, itu maksudnya adalah papan iklan haram yang tidak mendapat kelulusan. Ini antara perkara yang kita lakukanlah. Dan kalau kita mendapat dukungan daripada pelbagai pihak, daripada PBT, daripada kementerian pun satu hal juga yang kita telah mohon supaya nama-nama program kementerian kalau boleh gunakanlah ciri-ciri ataupun gunakanlah bahasa kebangsaan. Kita lihat banyak program kementerian, ada program kementerian menggunakan bahasa Inggeris. Jadi saya selalu membuat teguran dan juga selalu bercakap dengan kawan-kawan di kementerian. Kalau mereka tak sokong Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai institusi kerajaan, siapa lagi yang nak sokong usaha kita memartabatkan bahasa kebangsaan ini? Saya nak tegaskan di sini, Dewan Bahasa bukan anti bahasa Inggeris, tidak. Kita nyatakan bahawa bahasa Inggeris, bahasa Mandarin, bahasa Arab penting. Kita harus menggalakkan rakyat kita untuk menguasai pelbagai bahasa. Tetapi keutamaannya, kegunaannya, penekanan kita mestilah kepada bahasa kebangsaan. Bahasa-bahasa lain tu untuk membantu kita. Jadi kita jangan pula apabila kita gairah belajar bahasa asing sehingga kita meminggirkan bahasa kita sendiri. Ini perkara yang sangat-sangat merisaukan kita. Kita jangan hilang punca lah. Kalau kita boleh bercakap seperti orang putih itu memang sangat baik. Tetapi apabila sudah bercakap seperti orang putih, jangan kita pinggirkan bahasa kita. Pertahankan. Sebab itu milik kita. Lambang jati diri kita. Itu mesti jadi pegangan kita lah. Betul. Kita sebut tentang jati diri kita dan sebagainya. Di situ juga akan timbul persoalan di mana letaknya akal budi kita, keluarga Malaysia, yang sepatutnya ada rasa bangga akan penuturan bahasa kebangsaan dengan betul, khususnya kalau tak betul pun, tapi paling tidak pun kita menuturkan bahasa kita. Saya pun nak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri baru-baru ini telah membuat teguran kepada beberapa pihak lah, terutama sekali pihak kerajaan sendiri yang melaksanakan ataupun yang menggunakan bahasa Inggeris dalam acara-acara rasmi mereka. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun membuat teguran dan kami berharap, Dewan Bahasa sangat berharap agar teguran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini dapat dipatuhi lah. Kita tak nak hasrat murni Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini kita biarkan begitu saja. Tentu ada sebab. Tentu ada sebab hendak kita lakukan. Seperti yang saya nyatakan tadi, kalau nak bahasa Inggeris juga, jangan kita abaikan bahasa Melayu, adakanlah penterjemah dalam bahasa lain, bahasa Inggeris ke bahasa Arab ke. Ada, kita perlu adakan usaha itu. Kita juga ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim yang baru-baru ini berucap dalam bahasa Melayu di PBB. Kita ucapkan tahniah. Ini sepatutnya dilakukan oleh semua menteri ataupun oleh pegawai kanan kita. Kita lihat negara lain. Kita lihat China, Jepun, Korea, Indonesia menggunakan bahasa masing-masing di pentas antarabangsa, dan juga banyak negara lain kalau kita lihat menggunakan bahasa sendiri apabila bercakap di pentas antarabangsa. Ini
merupakan kebanggaan mereka terhadap negara bahawa kita ada bahasa kita sendiri dan kita tidak bergantung pada orang lain. Ini mesej yang hendak kita sampaikan, bahawa kita ada kebanggaan kita sendiri, bahawa kita ada kekuatan kita sendiri. Ini sangat penting. Mesej tu sangat penting. Yang YB berucap tu singkat saja dan orang boleh faham sebab ada terjemahan, ada apa semua tu. Tapi mesejnya sangat penting. Kita berdiri di situ, kita bangga kepada negara kita. Ini yang sangat penting, yang jarang-jarang kita lakukan. Saya harap ini akan berterusan. Kita tahu semua menteri kita pandai bahasa Inggeris. Tak ada siapa yang kata menteri kita tak pandai bahasa Inggeris. Orang tahu. Tetapi apabila bercakap di pentas antarabangsa, membuat imej negara kita, memperkenalkan negara kita, ini akan menjadi satu kebanggaan kepada rakyat. Ini yang penting. Ya, itu yang kita nak sebenarnya. Bila kita lihat pemimpin kita berbicara menggunakan bahasa Melayu, alhamdulillah kita cukup rasa gembira sekali. Baik, Datuk, sebelum kita usai daripada perbincangan kita ini, apakah mendung yang menyelubungi isu bahasa kebangsaan ini akan segera berlalu pergi dan Sina akan menyuluh hati-hati rakyat Malaysia untuk terus mendaulatkan bahasa kebangsaan? Secara ringkas, Datuk. Saya sangat optimis rakyat akan terus menyokong dan akan terus menjaga warisan mereka. Tidak ada satu bangsa di dunia ni yang yang membuang, yang meminggirkan bahasanya sendiri, terutamanya bahasanya sendiri. Ini kalau itu berlaku sangat hinalah bangsa itu. Dan dalam masa yang sama, apabila kita melakukan demikian, jangan pula kita bersifat terlalu fanatik sehingga kita tak nak belajar bahasa lain. Tidak. Kita tidak boleh bersikap seperti itu. Menguasai bahasa asing boleh membantu kita untuk meningkatkan bahasa kita. Contoh dari segi terjemahan. Ini yang patut kita lakukan. Mendung bagi saya di mana-mana pun dalam hidup manusia ada pasang, ada surut. Tetapi seperti yang saya nyatakan, kita mesti bersedia untuk itu. Untuk Dewan Bahasa dan Pustaka, kita akan terus berusaha membina sebanyak mungkin khazanah ilmu, menggemling tenaga pelbagai pihak untuk sesama. Sebagainya untuk meningkatkan lagi martabat bahasa Melayu. Dan saya juga nak mengundang Puan Zainal pada 27 Januari ini. Alhamdulillah, Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong telah berkenan untuk berangkat ke Dewan Bahasa dan Pustaka, melancarkan satu lagi produk Dewan Bahasa yang sangat hebat, Kamus Dewan Perdana, yang merupakan kamus terbesar di Melayu terbesar di dunia sekarang ini. Jadi dengan pelbagai keistimewaan, sekarang dalam bentuk cetak, insya-Allah dalam sedikit masa kita akan kita akan terbitkannya dalam bentuk digital yang boleh diakses oleh masyarakat. Jadi inilah yang seperti yang saya nyatakan, kita telah ada kamus besar, kita ada pelbagai buku istilah, dan Dewan Bahasa dan Pustaka boleh diakses di alam maya secara dalam talian. Jadi inilah antara usaha kita untuk memberi ruang kepada rakyat untuk menimba ilmu dan juga untuk mendapat maklumat-maklumat terbaru daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi layarilah laman sesawang Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan saya minta sokongan daripada rakyat untuk terus menyokong kita. Ya, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memartabatkan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kita. Terima kasih banyak-banyak Datuk Abang Salihuddin, Abang Syukran, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Satu perbincangan sangat menarik. Sebelum usai, izinkan saya, sebab kita bercakap tentang bahasa, cara bahasa dan sebagainya. Kalau ada sumur di ladang, izinkan saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita jumpa lagi. Sekian dulu untuk berbicara malam ini. Insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.